Reka bentuk tiny house kali ini, ramai yang pasti menyukainya. Reka bentuk moden ini lebih menarik, elegan dan cantik. Di negara-negara luar, tiny house ini memang tidak asing lagi kerana kos pembinaannya yang tidak tinggi. Secara tidak langsung, ia menawarkan kebebasan keuangan kepada pemiliknya. Square Feet kali ini akan membawa anda melihat dan merasai sendiri pengalaman tiny house di Banting ini. Saya Matni Razak dan ini Square Feet. Assalamualaikum, saya Sheliza binti Abdul Aziz dan saya adalah pemilik Tiny House Banting. Kediaman milik Puan Sheliza di Banting ini memperlihatkan satu sentuhan ciri tiny house modern Asia yang amat menarik sekali. Struktur reka bentuknya yang tirus di hujung dan kemas ini membawa sentuhan rasa pada setiap mata yang melihatnya. Menarik pada tiny house ini, susun atur bumbung dan dinding luarannya digabungkan terus dengan menggunakan material metal deck dan kerangkanya adalah material besi. Terdapat 3 unit tiny house yang dibina di sini. Dengan berkeluasan 360 square feet, ia mampu memuatkan 5 orang di setiap unit pada satu-satu masa. Berpegang pada pepatah Inggeris, less is more, Puan Sheliza turut memilih dalam memberikan satu sentuhan dekorasi landscape yang ringkas dan cantik. Sekaligus, ia benar-benar menaikkan lagi seri wajah tiny house Banting ini. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai di Tiny House Kelanang, Banting, Selangor. Di belakang saya sekarang ni adalah tiny house yang saya maksudkan. Cantik kan? Assalamualaikum. Hai Liz. Mani, selamat datang. Apa khabar? Baik. I memang suka A-shape ni. Tapi I perasan, I tengok you punya lampu solar ni banyak dekat you punya landscape dekat ni. Untuk sebagai langkah perkhidmatan elektrik. Oh, bagus Okay, so unit mana kita nak pergi ni? Jom saya bawa you ke gini ini. Yang ini landscape kita adalah landscape bertemakan Jepun, Japanese landscape. So kita ada batu kerikil kat sini dan kita susun batu bata grade A untuk ruang berjalan kaki. Okay, very nice. Bermulanya minat saya untuk membina tiny house ini adalah kerana saya banyak menonton dokumentari di YouTube berkenaan tiny house di negara-negara luar, especially terutamanya di negara US dan Europe. Tercetusnya idea untuk saya membina tiny house ini adalah merupakan keperluan saya untuk saya bermalam jika saya balik kampung. Konsep dan idea pula untuk tiny house ini, saya bernasib baik kerana dapat berjumpa dengan satu arkitek yang dapat memenuhi cita rasa saya dan kehendak saya, iaitu kami berdua mencurahkan idea bagaimana untuk mendapatkan rumah yang kecil tapi luas, rumah yang ringkas tapi nampak mewah, rumah yang di kampung tapi nampak moden.
Sheliza telah menterjemahkan satu penampilan yang cukup minimalis dan moden beserta suntikan kreatif bagi menghiasi ruangan dalam tiny house miliknya ini. Wow, memang cantik lah you punya tiny house. Terima kasih. Okay, so apa yang I paling suka tiny house you ni? A-shape ni. Dari luar nampak A-shape, bila I masuk ke dalam ni, you masih lagi bawa ruang A-shape ni daripada atas ni. Dia meninggikan ruang dan kita ada double volume, tinggi. Jadi ruang yang kecil ni kita tak terasa sempit. Kita ada ruang pengudaraan yang bagus. Ruang tamu yang minima saiznya ini, Puan Sheliza memilih untuk menempatkan peralatan perabot asas sahaja yang disusun aturkan dengan sempurna agar tampak lebih bergaya. Meja ni kita boleh jadi working area, kita boleh jadi dining area dan juga meja untuk ruang tamu. Oh, banyak kegunaan dia. Kena bersila lah duduk sini, buka komputer ataupun kalau kita nak makan, kita hidang kat sini. Kita buat macam Jepun, kita bersila kat sini. Okey. Pemilihan meja tengah dan sofa serta dekorasi lain pada ruangan ini benar-benar mengistilahkan ciri-ciri wajib sesebuah tiny house. Yang ini custom made sofa. Kita jadikan dia cukup-cukup untuk ruang yang ada ni. Dan material ni pun saya pilih yang ringan dan bukan latex. Jika latex berat, saya pilih foam yang ringan, jadi saya boleh alih sofa ni dengan mudah jika saya perlukan ruang yang lagi besar lah. Tiny house ni terbagi kepada 4 bahagian, iaitu ruang tamu yang menjadikan ruang makan dan ruang kerja. Kitchenette, iaitu small kitchen. Tandas. Dan juga loft, loteng. Tiny house you nampak kecil tapi dengan you pilih putih, so I nampak macam luas. Sebab cuba tengok kat ceiling tu kan, kita tak ada nampak garisan pun. Kita tak tahu pun kat mana dia punya bucu-bucu sebab dia totally off-white dan totally clean cut. Reka bentuk dan kemasan dapur yang sempurna serta susun aturnya juga amat kemas sekali. Penggunaan tingkap pada bahagian dapurnya bukan sahaja membantu pengaliran udara dan membawa ciri pencahayaan, ia juga bersifat sebagai sebuah padanan kreativiti dalam menjadikan ruangan ini tampak menarik. Yang ni adalah kita punya ruang kitchen yang kecil, kita panggil dia kitchenette. Dan kemasan ni adalah kemasan daripada kayu pine yang ada lorekan kayu macam ni dengan nyata, dengan jelas. So dia akan match dengan kita punya vinyl flooring. Punya siki ni tak besar, tak kecil, very nice. Just nice. Boleh capai apa sahaja kan? Yes. Dekat je. Dan ini pun ruang untuk simpan barang. Ini tiles. Tiles. Oh, okey. Ini memang ada you sendiri lah ni. Ya. Okey, dan ada cermin juga. Ya. Ni ada satu Swiss, kita boleh masak. Bila habis masak, boleh ketuk pakai sendok. Tuk tuk tuk. Abang, nasi goreng dah masak. Senang kan? Okey, memang praktikal senang. tak? Memang praktikal. Yang ini ada 2 kegunaan. Satu, kita punya wash basin area dan satu lagi dressing area. Kita letak di dalam, kita boleh letak keluar untuk 2 kegunaan. Oh, kat dalam pun ada juga? Kat dalam tak ada, kita bawa ni keluar. Ini adalah pintu yang menghala ke tandas. Terdapat satu unit bilik air di tiny house ini. Selain menempatkan kemudahan asas yang terkini, penggunaan jubin yang menarik juga dilatarkan penuh dari dinding hingga ke permukaan lantai. Ia benar menyalahkan lagi gaya moden yang diilhamkan. Ini kita panggil 3D tiles. Dia nampak macam hidup kan, dia timbul.
Lepas tu tona yang ada dekat sini adalah tona yang hampir sama lorakan kayu yang ada di vinyl dan juga di kitchen cabinet. So dia selari lah. Ni dah kita dah ruang tamu dah kecil kan. So you buat pula tangga naik loteng atas ni. Tak macam you tak rasa macam rugi space ke bila buat tangga kat sini ni? Untuk future planning, tangga ni banyak kegunaan. Kita boleh buat closet, kabinet, boleh simpan baju, almari semua. Ya, kita akan utilize tu kalau kita pilih untuk buat closet di sini. Dan satu lagi, tangga ni kuat ni, besi. Betul, kuat ni. Kuat. Sini boleh duduk 8 orang. Cang. Mesyuarat. CEO, naib CEO, setiausaha, bendahari sini. Boleh? Okey, tapi you punya tangga ni you masih lagi pakai A-shape A-shape. Nampak design ni kan, dia very ada clean cut kan. Sama juga dengan design kat luar lah. Eksklusif dan menariknya di tiny house ini adalah pada ruang mezzanine yang berukuran sama dengan ruang dapur dan bilik air di bawahnya. Di sini, ditempatkan sebuah tilam queen size dan ruangan membaca atau bekerja yang sungguh santai dan kemas. Jemput naik. Tengok kat atas ada apa. Surprise. Okey. Cantik lah you punya loteng. Okey. Masih lagi tinggi walaupun berdiri kat atas ni. Serius Alis, kat atas ni memang masih lagi nampak luas. You ada queen size, you ada table working space, you ada tempat rak buku. Kat situ lagi ada tingkap. Memang best Alis, you punya tiny house. I like it. Saya memang dilahirkan di Kancung Darat. Bapa saya pula berasal daripada Jenjarum dan banyak sanak saudara saya tinggal kat sini. Pemilihan untuk saya mendirikan rumah persinggahan di Banting ni bersesuaian sebab kenduri kendara banyak diadakan di Banting. Rumah ini berkonsepkan environment friendly, iaitu walaupun dia kecil tapi dia banyak menjimatkan ruang, menjimatkan elektrik, menjimatkan air. Dia tiada nampak drain, longkang, dia tak nampak wayar, dia tak nampak pipe air, semuanya adalah di bawah tanah. Jadi konsep ini merupakan konsep Zen. Bermula dari jiwa yang ingin merapat dan memperkuatkan semangat kekeluargaan, maka terlahirlah satu minat dalam diri Puan Shaliza. Bermula dari sebuah, kini beliau dan keluarga telah memiliki 3 unit tiny house di Banting ini. Hari ni kita jumpa lagi. Okey, hari ni kita nak cerita pasal mezzanine level. Okey. So dekat side tiny house Sampang ni, kita ada buat mezzanine level dekat bahagian atas bilik-bilik yang di bawah. Okey, bilik-bilik yang kat bawah ni kita buat mezzanine level untuk tambah lagi ruang kan dekat bahagian atas. So kalau rumah-rumah lama kita panggil sebagai loteng lah. Okey, untuk mezzanine level ni kita pakai untuk kemasan dia, kita pakai plywood 25mm. Plywood 25mm ni dia duduk di atas joist lah. Joist ni kita buat daripada besi. So dekat mezzanine level ni pun kita buat dry system jugalah. So untuk bahagian atas dia, kemasan atas plywood ni pula nanti kita akan pasang SPC. SPC ni lah yang akan mencantikkan kawasan ni lah. Dan daripada mezzanine level ni sampai ke bumbung, kita buat 9 kaki. Sebab apa kita buat 9 kaki? Sebab kita nak bagi ruang tu lebih jauh daripada bumbung. So dia akan kurangkan panas lah dekat situ. Okey. Antara bumbung dengan ceiling pula nanti akan ada rockwood juga lah. So dia akan kurangkan panas dekat area mezzanine.
Okey, untuk bukaan tingkap dekat mezzanine level ni kita akan buat sky roof glass dekat atas ni. Okey, sky roof glass ni dia akan bagi cahaya dan dia akan masukkan udara lah sekiranya kita buka. So dekat atas ni kita buat lebih kurang 2 meter kali 3 meter dia punya size dia. So dia memang sesuai untuk letak queen bed dan juga ada satu meja untuk belajar ataupun sitting table lah dekat bawah. Coffee table pun boleh juga kita letak kat sini. Right, so dia punya bahagian tepi ni nanti kita akan buat dia punya railing dan juga tangga untuk turun dekat bahagian tepi tu lah. Kita akan separate antara dua bilik ni. So kalau kita tengok dekat atas ni, mezzanine ni adalah untuk dua bilik. So nanti dekat bahagian tengah ni akan ada partition untuk asingkan dia dan juga akan ada tangga dan railing. Railing ni lah digunakan untuk keselamatan. Okey, untuk electrical point dekat bahagian atas ni, kita buat 2 point lampu dan 1 point kipas. Bila dah pakai point lampu ni, dia lebih senang nak install sebab kita pakai dry system. So daripada dinding bawah tadi yang saya cerita pasal gypsum board tu, nanti dia akan masuk ikut ceiling lah. Ceiling ni kita pakai sheet lead nanti untuk bagi nampak wood light. So dia akan blend dengan lantai ni. So daripada sheet lead tu pun dia dry system juga. So kita boleh potong dan insert kabel untuk bahagian atas ni punya plug point dan juga dia punya lighting point lah. Okay, disebabkan kawasan mezzanine ni kita pakai dry system, ia hanya mengambil masa selama 2 hari untuk pasang structure dan juga plywood. Dia punya railing dan juga tangga pun kita pakai dry system juga. Kita pakai besi untuk railing, untuk tangga structure dia kita pakai besi dan dia punya lantai kita pakai plywood juga. Nanti ada kemasan FPC. Mengambil masa semua benda ni dalam masa seminggu dah cukup, dah boleh siap. Apa yang jelas, tekad diri Puan Sheliza dan keluarganya memilih untuk menjadikan 2 unit tiny house mereka sebagai medium perniagaan tidak lain adalah sebagai satu perkongsian rasa dengan orang ramai akan pengalaman manis yang akan dinikmati tatkala menginap di tiny house banting miliknya ini. Semoga semangat dan kreativiti Puan Sheliza serta keluarga dalam berkongsi jiwa dan pengalaman mereka akan menyuntik semangat dan idea buat semua pencinta tiny house di Malaysia. Kini daripada satu unit tiny house, saya menambah lagi 2 unit lain dan memberanikan diri dalam mencuburi bidang homestay dan juga resort business. Niat saya hanya satu, iaitu ingin berkongsi dengan orang ramai mengenai keunikan, kecantikan tiny house di Malaysia. Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Liz dan keluarga kerana sudi melayani kami pihak tim Square Feet di tiny house ini. Terima kasih juga kerana menjemput Tiny Homes Banting ke dalam program Square Feet. Okey, sebagai tanda penghargaan kami tim Square Feet kepada Liz, saya ada cendera hati untuk Liz. Terima kasih. Sama-sama. Okey, ni cendera hatinya. Okey. Saya akan belajar menggunakannya. Terima kasih. So banyak tools kat sini. So kena banyak belajar. Okay. Jangan jumpa datang ke sini lagi ya. InsyaAllah saya akan datang lagi. Hebat Liz. Dengan sifat minimalisnya dan pandai bermain dengan ruang, membuatkan 3 tiny house ini selesa dan unik. Semoga Liz dan keluarganya hidup bahagia. Kita jumpa lagi.